Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dengar tak? Dengar ke tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap saya tengah nak test lagi. Okay, so insyaAllah hari ni saya nak kali pertama saya live di page ni, Yuki Macaroni Premium, dan saya dah keluarkan kot, mungkin saya dah kata rancangan 1% improve 1% every day. Okay, setiap pukul 12 bersama dengan saya usahalah. So setiap pukul 12 jangan ke mana-mana, stay je dekat page YMP ni. Okay, sebelum tu saya nak test dulu suara saya. Sekejap kita tengok. Dengar ke? Cuba komen. Alright. Dengar ke? Cuba komen. Okay. So, kita saya nak share sikit. Sebelum tu, saya nak sediakan intro dulu. Intro? Mana intro aku ni? 1, 2, 3. Okay, so itu adalah intro untuk kita punya Yuki Macaroni. Kalau contohnya anda ingin menjadi ejen kita, ejen YMP, boleh klik link di kat atas. Kalau YouTube mungkin dekat bawah, dekat IG, dekat boleh tengok dekat kita punya biografi, dekat bio, right? So kelebihan menjadi ejen Yuki Macaroni ni, yang pertama, of course, sebab dapat training daripada saya sendiri. Saya akan ajar anda bagaimana buat minimum at least RM5,000 sebulan secara konsisten. Ada orang buat bisnes, dia main lompat-lompat, dia tak ada ilmu, dia rasa aku nak survive, aku jual je lah macam-macam tapi tanpa ilmu. Selama ni kalau contohnya dia belajar dekat universiti, dia perlu makan masa 3 tahun, habiskan degree, lepas tu baru boleh dapat kerja. Tapi dekat bisnes dia tak nak. Jadi untuk dekat ejen YMP tu, kita sediakan training. Kita ada training yang khas daripada saya dan training daripada mingguan. Kejap, saya rasa tak center lah. Saya tak pasti join kejap. Okay, center tak? Kejap. Alright. Okay. Jadi kalau contohnya berminat untuk nak jadi ejen, boleh klik link di atas ataupun di bawah ataupun kat mana-mana lah, bit.ly/agentYMP. Okay, so dekat situ anda boleh terus tengok video saya yang pertama. Video saya yang pertama pun anda dah boleh mula buat jualan anda yang pertama. Dan jualan yang pertama ni mungkin bakal menjadi jualan yang konsisten pada setiap bulan. Of course, setiap bulan dulu, kemudian pergi setiap hari. Ada orang buat bisnes, walaupun dia dah buat bisnes tu lama, tapi sebulan sekali je dia ada sales sebab dia tak ada ilmu yang betul, right? Jadi kalau contohnya anda betul-betul betul-betul tak ada lagi income RM5,000 sebulan, tak kira lah anda ni sebagai full time kerja ataupun full time housewife ataupun full time work from home. Tetapi jika anda mempunyai masa yang masa 1 jam je minimum satu hari, hanya perlu buat apa yang
saya minta ataupun tim kami yang buat untuk anda buat, insyaAllah anda boleh menjana kewangan yang lebih baik. Right? So insyaAllah untuk hari ni, saya tak tahu kenapa sih semacam ni sikit. Okay. Jadi untuk hari ni saya nak share sikit. Sebenarnya silap tu saya punya tajuk. Saya punya tajuk tu saya sebenarnya nak letak sebagai bagaimana anda nak hidup luar biasa. Mungkin apa maksud luar biasa ni, dia punya kehidupan dia dia ada, of course lah, dia ada beberapa fasa. Fasa yang pertama, yang paling teruk sekali dia hidup biasa-biasa ni, kita panggil sebenarnya belakang lagi biasa-biasa tau. Hidup dia punah ranah. Ni saya cerita, mungkin saya rasa saya letak 3 lah kot. Saya letak tiga jenis orang. Kalau contohnya anda berada dekat dalam 3 golongan ni, anda perlu tengok live ni sehingga habis. Saya akan share sikit. Dan sekurang-kurangnya anda boleh improve sekurang-kurangnya 1% selepas anda tengok live ni. Dan insyaAllah rancangan ni juga akan diberi nama sebagai improve 1% every day. So insyaAllah setiap pukul 12 petang, 12 tengah hari setiap hari di page Yuki Macaroni Premium. Alright. Okay. Golongan yang pertama adalah dia punya hidup dia dia tak ada hala tuju. Dia rasa dia tak ada motivasi setiap pagi tu dia tak ada. Dia tak ada yang macam aku bangun pagi, bangun pagi je, oh shit, dah pagi balik. Aku tak tahu apa benda aku nak dalam hidup ni. Dia rasa hidup dia tak bermanfaat. Dia terlampau leisure ni, sebab leisure ni dia dekat semua fasa. Tapi dia macam mana, terlampau dalam zon selesa. Bila sampai zon selesa, ada sampai satu tahap kita panggil pelatu dalam kehidupan. Dia rasa macam apa benda aku nak buat ni, apa benda yang dalam hidup ni aku nak. So dia dah mula terganggu dengan benda-benda lain. Dia terganggu dengan dia rasa orang lain lebih baik daripada dia. Dia rasa macam kenapa perlu aku hidup. Ada saya dengar Ustaz Kazim punya soalan kan, ada bukan soalan, maksudnya orang tanya dekat Ustaz Kazim, orang tanya dekat dia, soalan dia sebenarnya lain lah, tapi sebab saya nak linkkan dengan apa yang saya tengah share ni. Orang tu tanya dekat Ustaz Kazim, dia tanya, Ustaz, macam mana kalau contohnya kita buat dosa, kita tak ikut syariat Allah, kita tak solat 5 waktu, kita tak ikut rukun wajib, so kita masuk neraka, betul? So Ustaz kata betul lah. Siapa pernah tengok ni, cuba komen. Siapa pernah tengok video ni? Siapa pernah tengok live Ustaz Kazim, maksudnya video yang dia cakap macam tu. Tapi ada satu part kelakar, ada satu part yang boleh membuatkan kita berfikir. So apa yang dia cakap adalah, Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz betul kan kalau contohnya tak buat benda ni sekian-sekian masuk neraka? Ustaz kata betul lah. Lepas tu dia tanya soalan kedua ni yang membuatkan saya rasa dia ada connected dengan apa yang saya nak cerita ni. Dia cakap, Ustaz, saya tak nak buat benda tu, dan sebenarnya saya ni tak saya tak diminta untuk diciptakan pun. Tapi tiba-tiba, lepas tu saya tak nak buat benda tu, saya tak nak diciptakan sebagai manusia, lepas tu Allah masukkan saya dalam neraka. So soalan macam tu, of course dia ada jawapan lah. Kalau cerita jawapan yang panjang dia, ada perbahasan ulama' dan bincang lah. Even Zakir Naik pun ada, kalau contohnya anda cari dalam YouTube, anda akan jumpa. Tapi dia punya connected, of course dia ada banyak faktor lah. Tapi kalau contohnya saya punya kita panggil apa, dia apa menyebabkan dia boleh tanya soalan macam tu, kita kena faham macam ni. Apa yang kita fikir adalah datang daripada apa kita punya input, apa kita punya proses, apa
apa benda yang masuk dalam kepala otak kita, itu yang membuatkan kita proses dalam tu, itu yang membuatkan kita output ni apa yang kita cakap, apa yang kita tanya. So apa yang saya sedang cakap ni, apa yang saya cerita ni adalah apa semua benda yang input, yang ilmu dan alhamdulillah pengalaman yang Allah dah bagi pada saya share dekat rancangan ni. Okay. Apa yang membuatkan dia tanya soalan situ, dia punya datang daripada input dengan proses dia, sebab dia rasa macam dia dah start, dia tak jumpa apa sebenarnya tujuan dia hidup. Dia tak rasa seronok bila Allah ciptakan dia sebagai manusia, sebab dia tak nak buat benda tu yang Allah dah gariskan dekat dia. Saya sampai satu tahap, ada benda-benda saya owner kepada UK Global Sedang Berhad, yang sekarang ni kita dah total, kita punya team ada 60 orang, dan 60 orang ni ada part-part yang kadang-kadang yang saya sebut dekat diorang ni, dekat team saya cakap ada benda yang saya wajibkan untuk dia buat sekian-sekian. Sebab wajib tu, saya as a boss, maksudnya as saya manusia biasa, kenapa saya pilih untuk suruh team saya wajib untuk buat sekian-sekian, sebab saya nampak, kalau kau buat benda ni, kau akan dapat benda ni. Kalau kau tak buat, kau rugi gila lah, itu benda besar yang aku rasa kau memang wajib lah buat benda ni. Sebab tu Allah, dia dah letak garis panduan dia, dah letak wajib yang of course 5 benda yang wajib tu lah. Mengucap 2 kalimah syahadah, kita solat, puasa, zakat, haji. Kenapa Allah letak, even solat lah, kalau cerita solat sekalipun, kenapa Allah letak sebagai wajib? Sebab Allah tahu, solat tu sendiri, dia adalah sebagai kita punya servis untuk kita sebagai manusia ni. Itu adalah sebagai makanan roh kita. Maksudnya kalau contohnya kita tak makan, kita lapar. Kalau kita tak makan roh kita akan lapar. Sebab tu Allah letakkan sebagai benda tu sebagai wajib. Bila Allah letak wajib tu sendiri, dia mesti dah ada dia punya impak ataupun dia punya kelebihan yang sangat-sangat besar. Walaupun kita buat tu tanpa kita tahu. Ni saya nak cerita dulu dekat level yang pertama. Level yang dia masih lagi mencari. Kalau contohnya dia masih bekerja pun, dia masih lagi macam bekerja yang tak ada hala tuju, yang dia rasa macam dia tak excited dengan tempat kerja dia. Kalau contohnya saya pernah ada 2 cerita, kalau contohnya saya nak share. Ada satu tu, guru besar ni dia dah nak bersara. Ada setengah cikgu, saya tak cakap semua, saya tak tembak semua, saya beritahu siap-siap. Tapi ada setengah cikgu yang dia punya dan saya tak tembak dekat mana-mana lah. Ada setengah, kalau contohnya dia bersara ke ataupun dia dah nak keluar ke daripada jadi cikgu, dia rasa sedih. Dia rasa macam, yalah sebab jadi cikgu mungkin dia dapat kalau contohnya dia dapat naik satu grade yang bagus, selepas dia bersara tu, dia akan dapatlah gaji yang, maksudnya saya tak pasti apa nama dia, allowance ke apa benda tak. Maksudnya dia adalah bulan-bulan walaupun dia dah tak kerja, dia pencen, kita panggil duit pencen kan, dia akan stay dapat. Tapi kalau contohnya yang rendah-rendah ni, kalau dia pencen, mungkin dia tak dapat banyak sangat ataupun sikit lah, so dia sedih. Tapi ada setengah cikgu ni yang saya baca dalam buku Fahrul Ju'e lah, yang saya ingat penulis dia. Tapi saya tak ingat buku tu saya baca kat mana. Okay. Siapa kenal Fahrul Ju'e? Cuba korang komen. Sekejap Sekejap. Right. Dalam buku Fahrul Ju'e tu dia tulis, dia ceritakan tentang seorang lelaki ni, dia nak bersara lah macam saya sebut tadi. Biasanya orang bersara ni dia sedih, dia rasa macam tak best sebab mungkin gaji dia dah putus. Tapi
apa yang membuatkan dia Fahrul Join ni cerita, Ustaz Fahrul ni dia cerita yang apa nama, lepas dia dapat surat bersara tu, lepas tu dia kena ada event untuk dia persaraan apa semua tu lah. Tapi dia punya kegembiraan dia punya senyuman tu, orang sampai tertanya-tanya, kenapa kau happy sangat? Bukan, belum sampai event ni lagi, tapi 1 hari sebelum event tu. So dia pergi sekolah, biasanya hari terakhir orang pergi sekolah ni dia rasa dah lemau, dah rasa macam tak even kalau contohnya awal tahun pun dia memang macam tu, dia rasa macam dia adalah something yang macam kita panggil Monday blues, blues Monday, saya tak tahulah bahasa dia. Tapi guru besar ni yang sepatutnya tahun tu dia sepatutnya pencen, tapi dia datang sampaikan, orang tanya kenapa kau happy sangat. Apa yang dia punya jawapan adalah, benda ni klise, tapi kalau contohnya kita sebagai manusia biasa, kita letakkan benda ni betul-betul, orang mungkin tak nampak benda ni, kita akan nampak benda ni kalau kita betul-betul buat. Walaupun orang akan start bercakap ke, orang akan dia ni hipokrit ke, tapi walaupun klise, tapi ada sampai satu tahap bila Allah nak bagi benda tu, Allah bagi. Apa benda tau? Dia cakap, saya seronok mengajar budak-budak ni yang diorang ni sekolah rendah, guru besar sekolah rendah. Jadi sekolah rendah ni kalau contohnya dia mengajar bahasa Melayu ke, ataupun dia belajar mengeja ke, dia belajar mengira ke, seumur hidup dia akan dapat pahala ni. Kalau contohnya 1000 orang yang belajar direct dengan dia bahasa, dia akan dapat impak ni, maksudnya 1000 orang lah yang dia dapat pahala tu free ya seumur hidup. So guru besar ni cakap, sebab saya bermanfaat kepada budak-budak ni. Perkataan manfaat, perkataan bantu orang lain, benda ni saya selalu sebut, benda ni klise sangat-sangat. Kita buat bisnes, kita bekerja, kita buat bisnes sebab apa? Kita nak bantu customer kita. Kita bekerja bawah company, bawah syarikat, bawah kerajaan, ikutlah kerja kita dekat mana. Kita bekerja sebab kita nak bantu syarikat ni, kita nak bantu kerajaan. Benda tu mungkin simple, tapi bila kita start bercakap tentang orang lain, kita cakap kita nak bantu orang lain, hidup kita makin lama makin bersemangat, bergantung berapa ramai yang kita nak bantu tu. Ni dahsyat ni. Nanti saya akan go through sikit lagi. Saya nak go deeper benda. Saya nak faham, saya nak betul-betul tekankan betapa yang kita kena jadikan manfaat kepada orang lain. Allahumma salli Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi maksudnya kalau contohnya kita care, adakah kita jangan tak care langsung? Of course kita care pasal diri sendiri, kita kena manfaat juga diri sendiri. Ada orang dia salah, dia terlampau dia bantu orang lain tapi diri sendiri pun dia tak terurus. So benda pertama sekali, urus diri sendiri, manfaat pada diri sendiri tu, jaga diri sendiri, jaga perasaan diri sendiri, jaga kita punya percakapan, apa yang input. Antara jaga diri sendiri adalah apa benda yang kita input. Baca Al-Quran, baca buku, apa yang kita tengok dekat Netflix, apa yang kita tengok dekat Facebook, itu semua input yang membantu diri kita. So of course, bantu diri kita dulu. Ni saya nak cerita macam mana nak buatkan ke arah hidup luar biasa ni. Nanti ada akhir tu saya akan sebut. Rugi kalau contohnya tak ikut sampai habis. Input, bantu diri sendiri. Nombor 2, kita fokus kepada nak bantu orang lain. Bantu orang lain. Kalau contoh diri sendiri kita, tiba-tiba kita tak terbantu. Maksudnya kita cuba bantu, tapi kita nampak macam rasa macam diri aku ni tak cukup baik. So kita akan cepat down. Tapi kalau contohnya kalau contohnya sebalik pada tu. Kalau contoh kita bantu diri kita, kita kita betulkan input apa yang masuk dalam diri kita, kita akan Allahumma salli Muhammad, kita improve diri kita, kita boleh naik motivation kita punya peningkatan hidup kita dah naik satu. Dan kalau contohnya kita dah start nak bantu orang lain dan kita nampak orang lain tu berubah, kalau contohnya seorang berubah, kita punya hidup kita baru seorang, kalau cerita seorang, kita dah start nampak dah kita punya kehidupan ni dah nampak lebih luar biasa sikit. Kalau contohnya 2 orang
dua orang tim kita, dua orang dekat dalam syarikat ke, dua orang dalam kita punya tempat kerja kita bantu, kita dah dua orang yang Allahumma salli ala Muhammad, yang dah um, ubah hidup dia disebabkan kita dah rasa macam wow inilah kehidupan. So itu yang membuatkan kita akan pergi ini saya cerita fasa pertama tau, orang yang macam mana dia nak shift kehidupan dia, yang dia rasa macam hidup dia terumbak-ambing, yang macam tak ada lalu tuju, yang dia rasa macam bestnya kalau contohnya aku boleh hidup macam dia. Dia dah start macam compare kan diri dia macam lebih baik. So pergi kepada tahap nombor dua. Tahap pertama tadi yang tadilah saya cerita, yang kita panggil worst lah. Saya minta maaf cakap, dia adalah standard orang yang berada dekat dalam dunia ni. Ini yang paling ramai. Orang paling ramai. So, kita nak pergi shift kepada nombor dua. Kita kalau boleh, kita tak nak masuk ke golongan yang ramai. Kita nak masuk, of course, golongan yang pertama lah. Golongan yang kedua adalah dia golongan dia biasa-biasa. Dia rasa macam hidup dia okey, tak apa, semua okey. Dia selesa. Dia rasa macam, okey, aku ada masalah, aku boleh selesaikan. Aku aku tak buat kacau orang. Ni ramai juga. Aku tak kacau kau tak kacau aku. Ni ramai. Duduk dalam rumah, tak buat apa, maksudnya dia fikir pasal dia je, dia tak ada nak itulah yang saya sebut tadi, iaitu dia tak ada nak kacau orang. So bila life dia macam ni, hidup dia akan stagnant ni. Kalau contohnya kita nak bagi nampak, bukan nak bagi nampak lah, saya tak boleh sebut benda ni 100%, tapi kalau contohnya kita nak nampak sikit macam mana kita nak nampak hidup kita stagnant, kita tengok dari sudut berapa income kita. Itu yang paling yang kita boleh nampak lah, sikit. Tak semestinya, sebab ada setengah orang dia okey je, dia punya ni. Saya nak cerita kalau contohnya dia kerja dekat tempat kerja tu lama, kalau dia berubah sebab dia nak cari dia punya passion tu, tak ada masalah. Ni saya tak cerita tentang orang ni, saya cerita orang yang dia dah lama dekat company tu, dia buat kerja yang sama, ataupun dia Allahumma salli ala Muhammad, dia kerja dekat company tu lah, tapi dia punya improvement dia tak nampak. So dia adalah maksudnya dia tak nak usaha jadi pada orang nombor satu, iaitu grow. Dia tak nak hidup dia lebih baik daripada semalam. Dia tak nak improve 1% every day. So dah masuk lah dia punya perkataan rancangan tu. Okay? Bila dah dia macam tu, apa akibat benda ni adalah, dia mungkin of course dekat diri dia tak ada masalah, tapi kita Allah jadikan kita ni dua sebab. Satu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifah, surat 6 surah Al-Baqarah. Allah sebut Allah nak jadikan, Allah beritahu malaikat, Allah nak jadikan khalifah di muka bumi tu. Khalifah tu apa? Kita lah. Maksudnya khalifah tu adalah kita yang memimpin sama ada diri sendiri, keluarga, masyarakat. Maksudnya kita kena hidup berkawan, bermasyarakat dengan orang lain. Itu, dan bila dengan orang lain tu, kita yang membantu untuk nak improve diri dia. Dan nombor dua adalah tentang improve diri kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah tidak jadikan manusia dan jin tu kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah lebih kepada diri sendiri. Nombor dua, dia adalah bercerita tentang orang lain. Kalau perasan, kita punya 5 rukun Islam ni, 2 kalimah syahadah adalah tentang diri kita. Solat sampai yang terakhir ni semua tentang orang lain. Kalau contohnya solat, Allah menekankan betapa kelebihan solat berjemaah sehingga 27 kali ganda. Dan kalau contohnya
Nabi sendiri, kalau contohnya dia sekarang ni PKP lah, kalau contoh betapa Allah nak tekankan hidup bermasyarakat ni, yang kau kena pergi masjid, yang kau kena solat pun kena duduk rapat-rapat, yang lepas tapi saya tak pasti lepas salam lepas solat tu salam tu saya rasa itu Malaysia juga, saya tak pasti, tapi sebab kita punya tu tapi kalau contohnya untuk apa nama untuk apa PKP ni tak apalah, tak ada masalah. Cuma yang Nabi sebut adalah terima kasih Atira, bestnya sharing. Okay, terima kasih. Bagus, semangat sikit. Kalau ada orang komen best ni. Cuba korang komen sikit, korang dapat sesuatu tak? Anda dapat sesuatu tak? Cuba komen sikit. Saya ada nak go deeper ni sikit lagi setengah jam. Hidup masyarakat. Okay. Solat. Tengok solat. Allah suruh kita betapa Allah tekan. Dan Rasulullah sendiri sampai sebut, kalau contohnya dia Nabi tak pernah buat benda tu, maksudnya bukan Nabi tak buat apa yang dia cakap, tapi betapa Nabi nak tekankan betul-betul solat jemaah ni, sampai dia kata kalau contohnya dia berpeluang, ada setengah ulama sebut, riwayat sebut, saya pun tak pasti, nanti kalau siapa tahu betul kan, kalau contohnya dia dengar azan daripada rumah dia tapi dia tak pergi masjid, Nabi bakar rumah dia. Betapa Nabi nak tekankan betapa kau kena solat jemaah. So betapa pentingnya hidup bermasyarakat ni, berjumpa, bercakap dengan orang. Dan nombor kalau pasti kita kena bayar zakat. Zakat pun adalah berkenaan dengan orang lain. Maksudnya kita kita bayar zakat. Bayar zakat tu bukan untuk diri kita, kita membantu orang yang lebih susah. Maksudnya kita cari asnaf, 8 golongan asnaf yang menerima zakat. Dan benda tu cerita tentang orang lain juga, bermasyarakat juga. Puasa sebenarnya bukan diri kita, of course tentang diri kita, tapi yang sebenarnya lebih nak tekankan adalah kita akan selalu fikir, macam ni sebenarnya orang yang lebih susah daripada kita boleh rasa perasaan yang, sebab Allah ciptakan seluruh manusia ni tak semua sama. Semua ada role dia masing-masing. Ada yang miskin, dia kerja dia macam ni, dia membantu untuk golongan sederhana, dia membantu orang tengah, dia punya role dia masing-masing. Akan ada leader, akan ada jadi bos, akan ada jadi pekerja. Diorang ni walaupun fasa-fasa ni terakan, dia bukanlah sebagai satu simbol untuk siapa yang paling bagus sekali, yang paling bertakwa sekali, yang paling bagus sekali untuk masuk dalam syurga. Yang paling masuk dalam syurga adalah orang yang paling Allah redha. Orang yang paling Allah redha adalah orang yang paling mukhlisin, orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa dia tak ada tulis pun tak ada tulis pun okey antara ciri-ciri orang bertakwa adalah kena miskin, kena kaya, tak ada. Kena jadi bos, kena jadi pekerja, tak ada. So sebenarnya yang kita nak adalah paling tinggi adalah kita nak redha Allah. Tapi benda-benda yang Allah dah telah wajibkan ni membantu untuk kita nak dapat redha Allah tu. So benda ni sama juga macam kita dengan mak ayah. Kita buat benda apa yang mak ayah kita redha. Apa kita ada banyak benda yang kita usaha. Ada setengah orang yang duduk dengan mak ayah dia cuba untuk nak maksudnya dia usahalah untuk nak dapatkan redha. Redha ni bahasa Melayu kita ni buatkan kalau contoh Melayu lah, kalau contoh kita sama Malaysia, buatkan orang tu senang dengan kita, orang tu berpuas hati dengan kita. Sebab tu kalau contoh ayat dia, kalau contohnya bahasa Melayu ni, kalau contohnya orang tu dah mati, aku redha kau mati. Redha tu maksudnya dia redha tu dalam keadaan yang macam alhamdulillah dia ni mati ni dalam keadaan yang dia banyak bantu orang lain, kita sedih dengan pemergian dia, tapi dalam keadaan yang macam alhamdulillah dia ni banyak membantu orang lain, dan banyak walaupun dia dah pergi, dia dah meninggal, tapi banyak sebenarnya impak-impak yang dia dah buat dalam life kita. Dan kita kena Allahumma salli ala Muhammad, kita kena always ingat orang-orang siapa yang menjadi tonggak kita punya life kita turn, kita membuatkan life kita menjadi lebih baik. Orang-orang ni sebenarnya yang kita selalu kena doakan untuk dia. So macam tu juga kalau contohnya kita biasa untuk bermanfaat kepada orang lain pun akan sentiasa doakan untuk kita kalau kita sentiasa bermanfaat. Dan kalau contohnya pergi haji, of course pergi haji tu sama lah, macam lebih kurang macam solat jemaah tadi, betapa kita boleh jumpa seluruh dunia. Kalau contohnya bukan PKP lah, ni contoh kalau bukan PKP, dia punya manfaat dia.
So kalau contoh, maksudnya nombor 2 ni sepatutnya kita okay, nombor 1 saya tak tahu lah bahasa Inggeris dia apa. Tapi nombor 2 ni bahasa Inggeris ni kita panggil average. Hidup average. Hidup average ni kita bukannya, macam saya sebut tadi, bukan tak semesti dia kena jadi bos ataupun tak semesti dia jadi pekerja, tak semesti kau kena kerja kerajaan. Dia dia bukan, ataupun kau bukannya housewife ataupun bukan housewife, ataupun dia bukannya satu kita panggil KPI dia macam tu untuk okay, kau nak hidup sederhana kau kena jadi bos, nak hidup sederhana tu bukan, ataupun hidup luar biasa kau kena jadi, tak, dia bukannya benda tu. The thing is, yang saya lagi nak tekankan benda ni adalah betapa kena manfaat tu, yang saya go deeper macam mana nak jadi hidup luar biasa. Dan nombor 3 ni orang-orang yang dia jelas dalam kehidupan dia sorry saya minta maaf sangat. Saya cerita benda yang kalau contohnya benda ni saya sakit sikit lah, tapi betapa saya nak tekankan benda ni. Let's say lah antara 3 golongan ni dia mati. Kalau contoh nak bagi nampak. Dan of course benda ni saya tak cakap dia ni masuk syurga ke neraka. Saya bercakap tentang apa yang keluar daripada mulut orang. Maksudnya apa yang standard. Of course di sebalik tu kita tak, itu semua rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hidup kita ni dia sama macam contoh kita bawa lori strawberry contoh. Bila lori strawberry tu terbalik, kau faham tak? Bila dia terbalik, lori strawberry dia bawa strawberry ni penuh ni satu kontainer. Bila dia terbalik, apa yang keluar daripada kontainer, apa yang keluar daripada lori ni terbalik macam bawa laju terbalik. Lori tu mati. Lori mati je. Tak ada lah. Maksudnya lori tu terbalik lah. Bila lori tu terbalik, apa yang keluar daripada lori tu? Strawberry lah. Dia takkan tiba-tiba kau bawa strawberry, tiba-tiba lori tu terbalik, tiba-tiba keluar binatang, durian, monyet. Strawberry tak keluar. Faham? Maksudnya bahasa mudah dia, kita akan mati macam mana kita hidup. Jadi, sebab tu saya nak sentuh sikit. Kalau contoh kita 3 golongan ni. Ni first episode ni. First episode dah ambil kau. Nanti saya akan tukar sikit tajuk dia. Ni satu episode. Episode pertama, rancangan improve 1% daily. Improve 1% every day. InsyaAllah lah. Saya doakan saya boleh istiqomah untuk nak buat live ni. Saya bergantung juga saya punya kesibukan lah. Tapi insyaAllah saya usahalah. Okay. So doakan juga saya sihat dan boleh terus bermanfaat. Okay, 3 benda ni, 3 golongan ni, kalau contohnya dia mati, golongan yang paling bawah sekali, dia rasa macam kalau dia mati, dah lah, dia bukannya sekadar macam benda tu, dia adalah menyusahkan hidup orang lain. Bahasa jahat dia lagi kan, kau ni biar awak hidup lah. Dia punya bahasa kasar dia. Oh banyak lah punya komen, sorry. Betul, hidup masyarakat tu penting. Dapat sesuatu, terima kasih. Jangan compare hidup kita dengan orang lain. You keep makaroni premium, ambil kau komen. Keep on sharing benda baik macam ni. Semoga bermanfaat untuk orang lain. Dapat. Saya berminat untuk improve dalam live kita setiap hari. Rela apa? Rela, okay, strawberry. Oh strawberry lah tadi, maksudnya dia keluar strawberry lah. Kalau keluar benda lain tu magic. Betul? Wah kan. Saya akan tunggu Dali. InsyaAllah. InsyaAllah. Pukul 12 kalau boleh. Saya pun usahalah. Tengok kekuatan. InsyaAllah. Dia tak mudah lah untuk nak konsisten ni. Tapi dia salah satu ciri-ciri wali adalah istiqomah. Satu amalan istiqomah lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Okay. So kalau contohnya orang mati, nombor 3 ni, yang golongan ketiga ni dah berapa dah? Yang ketiga ni, dia adalah Muhammad, dia orang rasa macam alhamdulillah dah mati. Dia alhamdulillah juga macam nombor 1. Tapi alhamdulillah dia mati ni macam lega kau tak ada. Ambil kau. Dia pedas. Dia macam sebab dia tak impacted kehidupan orang lain. Dan kau jangan kalau contoh kau nak hidup nombor 3 ni, dekat golongan nombor 3 ni, kau jangan terkejut kalau kau mati tepi longkang. Tak ada orang semayang dengan kau. Dia nombor 3 ni kena cakap kasar sikit lah. Sebab walhal sebenarnya hidup kita ni biasa sebab tak ada orang nasihatkan dia. Walhal sebenarnya dah Al-Quran tu sendiri dan nasihat dia dah. Ada beribu buku
hidayah depan mata lah. Cuma dia sendiri yang tak usaha untuk nak ke arah tu. Dia ibarat macam coklat, dah ada coklat depan mata, dia suka gila coklat, dia rasa dia nak sup coklat, tapi dia tak nak ambil, dia tak nak buka coklat, dia tak nak masuk mulut, dia tak nak usaha. Dia rasa macam dia macam ibarat macam aku lapar, aku tak nak cari makanan, aku nak kenyang sendiri, aku nak kenyang automatik. Ini nombor 3. Tapi insyaAllah kalau anda berada nombor 3, tapi anda usaha, ada dengar live ni, walaupun real life ke, walaupun anda tengah tengok ni dah kali berapa dah, tapi anda usaha dah untuk nak ke arah ketiga ni, insyaAllah Allah akan bantu. Of course anda akan melalui ujian yang sangat banyak bila nak transition tu. Sebab dia sejarah-sejarah yang lama tu, dia ada part-part yang dia tarik juga kita ke belakang. Sebab tu penting untuk first tengok rancangan ni, kalau insyaAllah ini episode pertama kan. Nombor 2 adalah non-stop untuk nak improve diri kita. Baca, maksudnya betulkan input. Apa input dalam kepala kita. Nombor 2, kalau dia orang mati ni, dia adalah mungkin yang sedih tu adalah keluarga yang sebab nombor 2 ni dia tak jahat tau. Dia baik, tapi dia average. Tapi yang sebenarnya yang kita nak, dan kalau contohnya kalau contohnya saya kata soalan untuk average ni kan, kalau contohnya anda pilih hidup untuk average, saya bagi anda pilihan. Kalau contohnya saya free je, saya nak kata okay, Afiq, okay, macam mana nak kata, saya jumpa orang, okay, saya bagi ke anda lah, saya ada RM100, saya ada RM1,000, tak ada apa-apa syarat. Anda nak yang mana satu? Nampak tak nombor? Saya ada RM100, saya ada RM1,000. Anda nak yang mana satu? Of course RM1,000. Of course RM1,000. Tapi ini kalau kita tak ada syarat. Maksudnya kalau kita nampak ganjaran tu, ni saya nak cerita ganjaran. Kalau kita nampak ganjaran tu lebih baik, lebih besar, kita akan cuba, kalau contohnya saya letak syarat tu tadi kita akan cuba juga untuk nak capai benda yang lebih baik tu. Walaupun mungkin nak capai 100 tu kita dah dapat, tapi kita nak macam kena lompat sikit macam nak capai benda tu yang 1,000 tu. So ni adalah golongan yang average, yang dia rasa okay, dia dah 100. Yang sebenarnya dia tak nampak ganjaran yang lebih besar kalau contohnya dia jadi lebih biasa, lebih daripada biasa. Sebab tu untuk yang episod kali pertama ni, 1% improve 1% everyday ni, rancangan ni, saya tak pasti insyaAllah rancangan ni walaupun tak sedap, saya tak pasti sebab dia nak pancake kan tu pun tak ni, tapi lantak saya nak sebut pun susah, improve 1% everyday, tapi tak apalah, itu sebagai saya punya rancangan sekali aku so dia ada usaha untuk kali pertama ni punya rancangan ni, saya nak betapa tekankan yang betapa kelebihan orang yang menjadi hidup dia luar biasa. Saya tak cakap macam saya tekankan sekali lagi betapa yang kita tak perlu nak ubah keseluruhan. Tiba-tiba nak buka bisnes berjuta contoh lepas tu tiba-tiba nak jadi bos, tiba-tiba tak perlu. Anda perlu kekal apa yang anda ada sekarang, improve diri. So apa yang anda kerja sekarang, buat the best, improve 1% setiap hari. Orang yang ketiga ni, dia adalah kalau macam yang saya sebut tadi, dia adalah kalau contohnya dia mati, orang redha dengan dia. Orang impacted. Dia ada banyak benda yang dia buat. Ni saya nak masuk sikit. Tapi baru sebenarnya saya tak masuk point lagi. Saya baru cerita nak ke arah point tu. Tapi 40 minit nak ke arah point. Betapa saya nak go deeper, drill ni, betapa point ni, kuat gila lah point ni. Dia ada nanti saya ni kita rasa redha dengan dia. Ada banyak benda yang impacted dekat kita walaupun dia dah mati. Dia wakafkan diri dia untuk umat. Bahasa mudah dia. Maksudnya kalau contohnya ada banyak benda lah. Contohnya saya susah nak bagi contoh ni. Tapi saya teruslah pergi kepada pergi kepada tajuk, iaitu bukan tajuk lah, ke arah tu, iaitu salah satunya adalah 3 benda. Ni dah sebut 3 benda, dan itu juga yang membuatkan live saya sekejap orang call lah. So kalau orang call kan live, saya angkat kat je. Mana nak tutup suara? Boleh tutup suara tak?
kelakar pula masalah ni. Tapi sekejap macam urgent. Okay. Ingat. Okay. So, dengar ke saya cakap tadi? Okay. Okay, cantik. Supaya tak dengar. Okay. Bila Nabi sebenarnya dah sebut, itu yang membuatkan Alhamdulillah ya, saya betul-betul pegang hadis ni dan membuatkan inilah yang saya punya, oh ini aku punya dalam life aku. So 3 benda. Ini saya buat live. Saya sebenarnya susah sangat untuk nak buat call, untuk nak angkat call. Susah gila. Biasanya saya akan tekan merah. Itu pun tadi pun saya cakap apa-apa WhatsApp. Kecuali kalau betul-betul urgent ke, sebenarnya saya tak angkat pun call kalau saya tak kenal. Bergantung lah. Okay. Apa 3 benda tu adalah, Nabi dah sebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iza mata ibnu Adam in qata'a illa min salas. Dia adalah dia punya sebut tu. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sebut apabila Nabi Adam mati ni Nabi Adam tu, semua amalan dia terputus. Korang bayang Nabi sebut semua amalan terputus. Bila kata semua tu, cakaplah kau punya solat, kau punya sedekah, kau punya maksudnya benda-benda yang semua yang kita rasa amalan tu. Apa benda yang kita rasa amalan? Kita pergi kerja, kita makan, faham tak? Sepatutnya makanan, kita tidur, benda yang harian yang kita buat, sepatutnya benda ni semua kita boleh dapat pahala daripada benda ni semua. Tetapi kita terputus amalan tu, sia-sia. Kalau contohnya kita hidup 80 tahun nanti kan, kalau siapa yang sebab tu Nabi sebut sebaik-baik umur adalah umur yang banyak amalan dia. Sejahat-jahat, saya tak ingat dia punya ada hadis dia. Tapi dia kata bila nak kata terputus semua, sia-sia kerja kita. Bila kata sia-sia, dia adalah orang yang nombor 1 yang tadi, yang orang yang paling teruk, memang dah sia-sia dah. Nombor 2, dia pun average, dia biasa-biasa. Lepas tu kita nak pergi nombor 3, iaitu semua amalan terputus kecuali 3 benda. Yang pertama sekali adalah saya tak ingat dia punya Allahumma salli Muhammad, dia punya rukun dia punya yang sebut tu, tapi 3 benda lah dia punya yang Nabi sebut tu. Pertama, waladun soleh, anak yang soleh. So bila kata anak yang soleh ni, dia punya, orang kata apa, dia punya perkembangan tu sangat-sangat besar tau. Sebaik-baik umur adalah umur hajat. Oh lepak. Oh lain kali saya nak tekan merah jugalah. Okay. Dia bergantung. Orang kalau contohnya korang kerja memang angkat call, janganlah, oh ni customer call ni. Oh, okay, kembali. Dia bergantung lah. Kalau contohnya phone personal boleh lah. Kalau phone terpulang. Okay. Bila kata anak soleh, kita dah boleh jadikan benda tu sebagai kita punya betul-betul ke depan. Bila anak soleh ni, maksudnya nak capai anak soleh tu pun, first saya pernah bagi tahu. Ni saya tak pasti saya dapat ayat ni daripada mana, tapi saya selalu sebut didik anak 1000 tahun sebelum dia lahir. 1000 tahun. Ada saya kata 100 tahun sebelum dia lahir. Maknanya dia kena, sebelum masuknya cucu cicit keturunan kita yang bawah-bawah tu, untuk nak kita didik dia, kita kena start didik kita dulu. Betapa dahsyat dia. So nak start didik kita macam-macam lah. Kau kena jaga amalan kau kena buat benda yang baik, kau kena manfaat pada orang. Adalah banyak benda untuk nak kita nak dapat waladun soleh tu. Dia punya soleh tu betul-betul soleh tu macam mana? Dia pun bermanfaat pada orang lain, dia hafal Quran, dia ajarkan Al-Quran kepada orang lain. Lepas tu dia sampaikan ayat walaupun sepotong ayat. Macam mana dia sampaikan kepadaku walaupun sepotong ayat. So benda-benda macam ni
Kita nak usaha, kita kena usaha untuk nak dapatkan. Lepas tu dapatkan rumah tangga yang baik. Sebab nak dapat waladun soleh ni, kita kena baik, isteri kita kena baik, suami kita kena baik, kita kena didik pasangan kita kena didik anak kita. Nak ke arah didikan tu punya besar kita, banyak benda kita nak buat. Kalau contohnya siapa yang of course nak dapat waladun soleh tu kena kahwin. So sebelum nak kahwin pun kita dah start didik lah, baca buku. Even saya sendiri pun sebelum kita nak kahwin pun dah berapa kitab dah saya baca. Ada kitab, ada yang buku saya baca non-stop. Bila saya dah lepas kahwin, sebelum dapat Yuki, dapat anak, siapa yang tak tahu nama anak saya Yuki, dia saya baca buku yang macam mana jaga pasangan, jaga Man from Mars, Woman from Venus, benda-benda tu membantu. Of course lah. Ada juga buku orang putih, ada juga buku kalau contohnya buku kitab, saya tak ingat Allah selama buku apa, kitab apa tu. Dia sesuai buku kitab tu untuk sebelum kahwin dengan selepas kahwin pun sesuai. Saya tengok masa tu saya follow daurah Ustaz Azrul Nasir. Saya tak ingat apa tajuk kitab tu. Hamasah ke apa? Tak ingat. Mula nanti kalau saya ingat saya bagi tahu. So, bila dah dapat anak, tengok sekarang saya dah dapat Yuki. Apa yang saya tengok, maksudnya sekarang saya dah isteri saya, maksudnya pasangan saya, dia yang banyak spend masa untuk belajar benda ni. Lepas tu dia cerita pula kat saya banyak benda yang patut buat, do and don'ts untuk nak menjadikan dia manusia. Maksudnya bukannya, of course agama tu penting, dan agama tu memang of course nombor satu, tapi termasuk juga psikologi yang bukan berkaitan yang directly tu agama. Benda yang berkaitan macam adab tu adalah maksudnya termasuk dalam akhlak. Tapi macam contohnya tumbesaran, dia punya maksudnya waladun soleh tu sendiri dia punya, of course lah, dia tafsir ulama ada dia punya soleh tu sendiri pun ada besar dia punya maksud tu sendiri. Tapi nak kata itu pun sebagai maksudnya kita dah boleh jadikan sebagai kita punya, membuatkan hidup kita dah luar biasa dah. Nak ke arah tu pun itu baru satu. Mungkin itu adalah lebih kepada macam kita punya level yang family dulu, waladun soleh. Level yang kedua adalah mungkin level yang bermasyarakat, tapi yang mungkin dekat capaian kita. Apa benda? Iaitu ilmu yang bermanfaat. Macam contoh yang anda tengah tengok live ni, siapa yang boleh capaian saya? Macam contoh likers. Kalau contohnya yang ni real life, mungkin likers ni dah berubah, tapi yang untuk starting yang first time episode ni, saya tengok tadi baru ada 70 ke 90 like. Adalah berapa likers lah sangat. Maksudnya tak puluh-puluh itu je yang boleh reach. Oleh 90 tu berapa je sangat yang boleh. Tapi apa yang saya boleh reach ni, dia adalah still lagi, kalau contohnya anda dapat saya punya live, anda tengok saya punya live ni, rancangan lah, saya sebut rancangan. Anda tengok saya punya rancangan ni, rancangan sepatutnya ada ni kan. Ni belakang pintu je. So tak apa. Nanti saya tukar lah background, power sikit. Okay. Tak apa, saya gurau-gurau pun tak boleh tengah hari. Biasa ada setengah orang dia buka live, dia nak improve 1% punya pasal. Dia tekan live, dia tidur lah. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya masa tidur tu mana tahu saya ni lagi pun tengah hari memang untuk orang rehat. Dan nak masuk maghrib kan. So, maghrib sekarang awal dan tak boleh pergi masjid lah. Kalau tak kita boleh, nanti kalau contohnya kita dah PKP dah okey, masjid dah boleh datang, kita betulkan balik So Allahumma salli ala Muhammad. Bila kata ilmu yang bermanfaat pun, itu pun dah sangat-sangat besar. Kita tak boleh beri apa-apa kalau kita tak ada apa-apa. Kalau ada orang call nak minta tolong ambilkan barang pun, kalau mak sentak lah. Yang itu tak boleh, itu jangan tekan merah. Okay. Umur dia selalu bantu saya untuk ambil barang. Zaman batu lagi. Terima kasih. Okay. Itu saya baca komen lama sangat. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kata nak jadi ilmu yang bermanfaat, nak ke arah ilmu yang bermanfaat pun, itu nanti saya akan bawa ke rancangan saya khusus lah. Saya akan ceritakan 4 step untuk nak ke arah bermanfaat ni. Macam mana nak jadikan ilmu yang bermanfaat? Kita panggil hikmah. Hikmah ni sampai tahap macam dia manfaat untuk diri kita, dia manfaat pada orang lain. Dia ada 4 step.
dia ada maklumat, kita panggil ada Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita ada data, kita ada maklumat, kita ada ilmu, kita ada hikmah. So bahasa nanti saya akan go deeper benda ni, tapi nak kata benda ni pun saja nak ke arah ilmu yang bermanfaat ni, macam saya sebut tadi lah, output maksudnya kita sebelum nak jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau contoh buat live ni, dia adalah mungkin saya prepare sikit, ada nota, tapi apa nota saya tulis ni, satu benda pun saya tak keluar. Ni semua sebenarnya saya nak cerita benda ni semua nak ke arah nota ni, tapi tiba-tiba dah habis lah, nak dekat 10 minit habis sejam lah. So insyaAllah, mungkin insyaAllah banyak lagi tajuk-tajuk yang saya banyak sangat-sangat tajuk. So pastikan anda set pukul pukul 12, setiap hari pukul 12, jangan buat benda lain. Kalau contoh tengah meeting, insyaAllah kalau saya ada ni ke, saya akan bagi tahulah dekat group sama ada kita tunda ke ataupun hari tu tak ada. Tapi so far kalau ni tak ada apa-apa, insyaAllah saya akan usaha episod 1 ni, episod 1 saya akan usahalah untuk buat episod sebanyak mungkin. Saya pun tak tahu berapa banyak yang saya boleh lah, dan mungkin dia punya episod pun, rancangan pun mungkin akan berubah lah, tengok macam mana. Nak data ni dia adalah benda yang input, benda yang kita masuk. Maklumat ni benda yang kita ingat. Nanti saya akan go deeper lah. Ilmu ni adalah dia benda yang kita ingat dan dia bermanfaat, dia berguna untuk kita. Dan hikmah, benda yang kita ingat, kita berguna untuk kita, dia berguna juga untuk orang lain. So maksudnya ilmu yang bermanfaat pun dah terlampau banyak dah. Ada setengah, saya pernah dengar ada ustaz sebut sebelum ni, saya tak pasti dia kalau ulama ke kata apa, tapi dia kata-kata ni saya dia tak dapat dibuktikan dengan sains lah, of course lah, tapi dia sekadar macam sebagai kita punya semangat untuk ilmu yang bermanfaat ni. Dia sebut ni ada ustaz tu lah, tapi dia kata dia tak ter-apply dekat semua lah, iaitu tapi ustaz tu dah meninggal, saya tak ingat siapa nama ustaz tu. Dia sebut, cakap, saya sangat tahu Allah akan tarik saya punya nyawa bila mana saya dah betul-betul saya dah betul-betul sampaikan semua ilmu yang saya ada. Of course lah, memang sebenarnya unlimited lah kalau kehidupan macam tu, tapi betapa dia cakap macam tu, saya tak ingat, dia meninggal umur 80 lebih kot macam tu. So sebenarnya tak ter-apply ke semua lah. Sedangkan Imam Nawawi pun meninggal awal umur 40, even tak sempat kahwin, saya tak salah saya lah, Imam Nawawi. Tapi awal umur 40. Tapi nak kata kalau contohnya saya boleh tafsirkan apa ikut pemahaman saya adalah dia adalah bergantung, mungkin penulisan buku ke, dia banyak buat video yang semua ni, saya rasa okay, dia dah Allah dia dah berpeluang untuk nak betul-betul bermanfaat kepada orang lain, baru Allah tarik nyawa dia. Betul-betul betapa yang Allah sebenarnya beri peluang dekat dia, apa ilmu yang kita ada kita boleh bagi, dan seramai mana yang mungkin boleh. Bila lepas kita mati nanti, orang-orang yang gunakan ilmu kita ni, kita dah mati, kita masih lagi dapat saluran pahala tu masuk dekat kita panggil passive income punya pahala, sampai masuk dekat dalam kubur nanti. Itu nanti saya akan bawa ke rancangan saya next lah. Dan yang ketiga sekali adalah yang paling saya suka adalah sedekah jariah. Yang ni dah ramai ulama sebut, iaitu sedekah jariah ni adalah merujuk kepada wakaf. Wakaf ni adalah sesuatu benda yang mati. Wakaf ni mati sebenarnya, kalau contohnya dalam tajwid, wakaf tu maksudnya berhenti. Dia punya maksud dia secara literal, secara lurah dia adalah berhenti. Maksudnya kita letak satu benda tu dan dia adalah bermanfaat kepada orang lain. Dan selagi mana orang guna benda tu, selagi itulah dia Allah SWT leher sakit. Selagi itulah Allahumma salli ala Muhammad, dia dapat juga pahala tu. Okey. Saya bagi contoh. Kalau contohnya kita sedekah air tu dia mesti dapat pahala. InsyaAllah dia dapat masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah
kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maksudnya perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti satu biji yang mengeluarkan tujuh dahan, dan setiap dahan tu mempunyai 100 biji. Dia dapat bahasa perkiraan manusia dia adalah kalau contohnya kita sedekah RM1, kita dapat RM700. Itu adalah perkiraan manusia. Kita tak pernah tahu perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Itu adalah sekaligus. Maksudnya kita sedekah apa-apa, contoh sedekah air kan. Benda tu habis, insya-Allah kita usaha. Dan kalau contohnya air tu kita sedekah pada contoh fisabilillah. Fisabilillah ni pun besar dia punya perbincangan dia. Tapi dia kata insya-Allah kita akan dapat juga pahala RM700 tu. RM700 pun saya dah sebut sebelum ni. Maksudnya dia adalah bukan RM700 tu, tapi 700 kita punya nilai rezeki, kita punya permudahkan urusan. Ada banyak benda lah 700 tu yang Allah sahaja yang boleh tahu. Allah sahaja yang maha mengetahui perkiraan tu bagaimana. Jadi tapi bila itu air, kita dapat pahala. Tapi cuba bayangkan kita beli cawan yang dalam dia ada air, tapi cawan tu boleh berguna berkali-kali guna. Maksudnya kalau contoh air, ya, kita akan dapat 700 tu. Tapi kalau kita bagi cawan, yang dalam dia ada air, plus kalau air tu dah habis, dia dapat 700 tu. Dan dia masih lagi guna cawan tu, dia guna lagi, dan banyak kali pula tu, dan ramai pula tu orang guna, 700 tu kita dapat berkali-kali. Sebab tu antara benda yang masa saya kat DQ dulu, itu sebenarnya cerita tu adalah sebenarnya dalam nota saya, tapi dah separuh. Nota saya punya banyak ni, tak boleh tunjuk dekat punya banyak ni. Tapi tak ada satu pun yang tak terkeluar daripada live ni. Okay. Masa saya kat DQ, okay habis dah lagi 4 minit. Masa saya kat sebenarnya kalau cerita kalau sedekah jariah ni, ini adalah saya tak tahu saya punya sedekah jariah ni saja kan. Saya boleh bagi saya 8 jam live cerita pasal sedekah jariah. Sebab saya daripada UTM, saya daripada sekolah lagi. Ni saya bukan nak cerita ni untuk nak maksudnya nak upkan diri ke, tak ada. Saya just cerita ni just untuk sekurang-kurangnya anda boleh, kalau contohnya anda tiru. Ni saya pun dapat pahala. Saya dulu saya sebenarnya bercita-cita memang nak jadi jutawan. Sekarang alhamdulillah saya punya target insya-Allah saya nak jadi billionaire pada usia yang muda. InsyaAllah saya tak nak sebut umur berapa. Tapi dah berubah. Tapi saya punya term saya adalah saya memang nak jadi kaya. Saya sangat faham. Antara sebab saya nak jadi kaya ni adalah sedekah jariah. Sebab saya tak tahu, kalau contohnya saya ada duit sedikit, saya boleh sedekah sikit. Tapi kalau contohnya saya ada duit banyak, saya boleh sedekah banyak. Kalau zaman Nabi dulu, saya tengok cerita ni, sebab cerita ni tak ada dalam nota, so cerita ni semua ada dalam podcast. Kalau contohnya salah ke betul kan ada lagi 2 minit. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada orang miskin ni, dia tengok orang kaya, orang miskin ni dia tanya Nabi, Nabi apa amalan yang kami boleh buat, yang kami boleh buat. Okay, kami boleh buat. So Nabi bagi amalan. Adalah saya tak ingat, tapi saya rasa Nabi bagi amalan zikir rasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ataupun kita tengok ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kalimatan thayyiban. Maksudnya kalimah yang dua kalimah yang beratnya seperti seluruh isi bumi. Saya tak ingat dia punya hadis tu. Tapi dia kata dia bagilah benda tu dekat orang miskin. Bila orang kaya dengar benda ni, orang kaya pun ikut sekali. So orang miskin ni, sebelum tu saya beritahu sekali lagi. Saya kena disclaimer juga. Tak semestinya kita miskin ke kita kaya. Ni saya nak cerita tentang diri saya lah. Maksudnya tentang sedekah jariah ni. So bila orang miskin ni jelas lah sebab dia orang kaya. Dia buat benda. Lepas tu Nabi jumpa dekat ni. Apa amalan yang orang kaya tak boleh tiru. Dalam masa sama juga orang kaya ni yang zaman Nabi ni dia ada duit dan dia suka bersedekah. So orang miskin ni jealous lah sebab dia tak ada duit. So, sampai satu tahap dia jumpa Nabi, dia cakap apa amalan yang orang kaya pun tak boleh tiru. Lepas tu Nabi sebut saya tak ingat dia punya detail dia macam mana, tapi lebih kurang macam
setiap manusia ni dia ada role dia masing-masing. Maksudnya akan ada miskin, akan ada orang kaya. Kalau tak ada orang miskin, tak adalah orang yang yang bukan nak kata buat kerja miskin ni, maksudnya dia punya kewangan tu. Kalau tahap macam tu, kalau contohnya dia tak ada golongan ni, tak lengkap lah ekonomi ni berlaku. Faham tak? Dia tak adalah orang kaya yang nak bagi sedekah kepada orang miskin ni. Faham tak? Orang kaya pun tak boleh nak buat pahala tu. Macam contoh zaman, saya tak pasti lah, macam contoh zaman Saidina Umar, dia punya Baitul Mal penuh. Tak ada orang miskin masa tu. Saya tak, bukan Saidina Umar. Bukan Umar Khattab. Saya rasa Umar Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang Khalifah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Okay. Tak apa dia punya ni. Okay. So kesimpulannya dah 1 jam. Dah azan. Saya nak habiskan. Kesimpulannya adalah pertama sekali kita dah jelas apakah golongan-golongan, dan saya nak menyeru, nak mengajak semua ni kita ni jadi hidup luar biasa. Kita tak kisahlah kita ni hidup fasa mana pun, tapi kita usaha untuk nak jadi hidup luar biasa. Dan itu sahaja untuk yang kali ni punya. Nanti insyaAllah kita akan go deeper lagi. Untuk hari yang lain, pastikan pukul 12 anda set setiap pukul 12. Kalau contoh ada perubahan waktu, saya rasa perubahan waktu pun pergi pada pukul 11 pagi kot. Sebab sekarang saya tak nak kacau waktu Zuhur lah. Tapi so far insyaAllah saya akan usahalah konsisten pukul 12. Okay, saya rasa itu saja. Jangan lupa untuk nak join agent YMP, Yuki Macaroni Premium. Kita akan ajak anda bagaimana untuk nak buat RM5,000 sebulan minimum, insyaAllah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita habiskan dengan video Yuki Macaroni. Okay, assalamualaikum. Bye.